Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Wijaya Lejmi selaku pensyarah subjek perkamusan, peristilahan dan penterjemahan bahasa Melayu. Jadi saya, Farizatul Hazira binti Zainir, pada hari ini akan membentangkan tugasan 2 iaitu pembentukan istilah bahasa Melayu. Baik. Dalam pembentangan ini, saya akan merungkai 4 bahagian. Yang pertama, dari segi tata cara pembentukan istilah. Yang kedua, aplikasi pembentukan istilah. Yang ketiga, skema temu bual. Dan yang keempat, analisis temu bual. Baik, kita akan lihat satu persatu. Saya kenalkan apa yang dimaksudkan dengan peristilahan. Baik, peristilahan ialah sebuah kajian bagaimana istilah itu digunakan yang merangkumi kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus dalam sesuatu bidang atau profesional tertentu. Yang kedua, istilah ini boleh terdiri daripada kata, rangkai kata, frasa, simbol grafik, singkatan initial, akronim dan juga notasi yang mewakili satu atau lebih konsep dalam bidang tertentu. Dan yang ketiga, peristilahan ini bentuk-bentuknya sebenarnya telah disepakati oleh sekumpulan pakar melalui jawatan kuasa bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai komunikatif yang sesuai untuk diamalkan oleh masyarakat. Baik, seterusnya saya akan pergi kepada bahagian yang pertama iaitu tata cara pembentukan istilah. Bagaimana sesebuah istilah itu dicipta? Ia melalui beberapa proses iaitu menurut Asrul Nur Azwan dan Jamaiyah pada tahun 2014 dalam kajiannya menyatakan bahawa proses pembentukan istilah ini terbahagi kepada 5 peringkat. Yang pertama, peringkat penggubalan di mana badan berkenaan akan mengumpul, menggubal atau mencipta istilah dalam bidang atau subbidang ilmu. Jadi peringkat pertama ialah mengumpul. Kemudian di peringkat yang kedua, berlakunya proses pengesahan di mana badan berkenaan akan membuat semakan terhadap cadangan istilah untuk ditetapkan sebagai istilah ataupun kata umum. Yang ketiga, akan berlakunya penyelarasan di mana badan-badan berkenaan ini sekiranya terdapat sebarang percanggahan, maka istilah tersebut akan diselaraskan semula. Di peringkat yang keempat, berlakunya pemanuskripan di mana badan berkenaan akan menyimak, meluluskan istilah baru untuk digunakan oleh masyarakat dan juga pengamal bidang. Dan yang terakhir ialah proses penyebaran di mana istilah ini akan disebarkan untuk kegunaan di dalam dan di luar DBP. Baik, ini secara formal saya akan terangkan dengan contoh. Baik, di peringkat yang pertama sebagai contoh apabila negara melalui pandemik COVID-19, istilah-istilah tersebut akan dikumpulkan untuk dicipta sebagai bidang kesihatan ataupun sebagai bidang perubatan. Kemudian istilah-istilah ini akan disahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai institusi rasmi negara yang menguruskan hal-hal bahasa. Yang mana di sinilah berlaku proses semakan. Sama ada benarkah istilah itu adalah sebuah istilah ataupun hanya kata umum sahaja. Dia akan disahkan oleh pakar-pakar di dalam bidang tersebutlah. Kemudian yang ketiga, sekiranya perkataan tersebut ialah perkataan yang ditetapkan sebagai istilah tetapi berlakunya percanggahan dalam penggunaan istilah. Contohnya perkataan wabak itu tadi berlaku percanggahan dalam bidang perubatan bukan bermaksud satu penyakit yang berlangsung dalam tempoh yang lama. Jika berlaku percanggahan begitu, maka perlu diselaraskan oleh pakar perubatan dan juga pakar bahasa sendiri. Kemudian setelah diselaraskan, barulah akan disemak untuk digunakan oleh masyarakat dan juga pakar-pakar bidang tersebut.
dan yang terakhir barulah disebarkan untuk kegunaan di dalam dan di luar DBP. Maksudnya di dalam DBP ini berlakunya proses cetakan semula dan sebagainya. Tetapi kegunaan di luar DBP ini adalah kegunaan untuk ahli masyarakat seperti guru di sekolah, seperti majikan-majikan di syarikat. Baik, itu dari segi proses pembentukan istilah. Kita lihat pula kepada bahagian seterusnya di mana sebenarnya peristilahan ini mempunyai beberapa isu seperti yang dinyatakan oleh Roslan pada tahun 2015, seperti kajian oleh Junaini, Rusmadi dan Anis pada tahun 2020, yang dinyatakan oleh Muhammad Saifuddin et al. 2021 dan juga Mary et al. 2021. Daripada kajian-kajian berkenaan, saya dapati bahawa terdapat 3 isu utama yang boleh diketengahkan tentang bidang peristilahan ini. Yang pertama, dari segi penyelarasan, yang mana terdapat banyak istilah yang perlu diselaraskan mengikut keperluan. Sebagai contoh, terdapat istilah yang dibentuk tanpa pengesahan DBP. Contohnya, Kementerian Kesihatan Malaysia menggunakan istilah bahan pencuci tangan, manakala DPP menggunakan istilah pensanitasi tangan. Di mana istilah ini tidak disahkan oleh DBP kerana dia menyerap istilah bahasa Inggeris. Tetapi apabila diselaraskan, tetapi perkataan ini perlu diselaraskan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi budaya, sebenarnya penciptaan istilah ini berlaku sejak zaman dahulu di mana berdasarkan akal budi masyarakat Melayu sendiri. Contohnya perkataan jejari. Yang mana perkataan ini kita tahu ialah gabungan kata di bahagian hadapan. Jadi sebenarnya penciptaan istilah ini dimulakan berdasarkan rumus yang khusus dalam bentuk yang sesuai. Contohnya macam jari. Okay. Perkataan sebenar ialah jari, tapi dia mengalami pengulangan sebahagian daripada bentuk kata dasar jari itu, jadilah jejari. Dan yang ketiga, isunya berlaku apabila terdapat kaedah pembentukan istilah semasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat, yang mana sebenarnya sebahagian besar bidang ilmu adalah berteraskan bahasa Inggeris. Saya nyatakan contoh di situ, perkataan ataupun istilah geologi sebenarnya berasal daripada bahasa Inggeris, tetapi diterjemahkan, dipinjamkan istilahnya kepada bahasa Melayu dan hadirlah, wujudlah perkataan geologi. Begitu. Kemudian bagaimana sebenarnya isu-isu ini boleh diselesaikan? Berdasarkan kajian tersebut juga saya dapat rumuskan ada 3 cadangan penyelesaian yang boleh dilaksanakan. Yang pertama, dari segi inovasi. Apabila berlakunya inovasi, kita memerlukan kerjasama pakar bidang dalam mewujudkan sistem pemadanan istilah bahasa Melayu. Saya bagi contoh, sebenarnya telah ada sistem pemadanan istilah bahasa Melayu yang dipanggil sebagai Match App. Tetapi sistem ini boleh ditambah baik lagi untuk memudahkan masyarakat mencari padanan istilah dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi leksikografi ataupun dari segi perkamusan, DBP sebagai satu badan yang bertanggungjawab ke atas bahasa Melayu perlu memberkasakan usaha untuk menyediakan penterjemahan istilah bidang daripada bahasa sumber. Contohnya, apabila masyarakat melayari laman web PRPM sendiri, mereka hanya perlu menaik perkataan yang mereka hendak tahu dan seterusnya terus dibawa akses kepada satu penterjemahan dengan takrifan dan juga penjelasan oleh pihak DBP sendiri. Hal ini akan membantu masyarakat untuk mengenal pasti perkataan yang sesuai dan tepat untuk digunakan. Dan yang ketiga, cadangannya adalah dari segi rujukan, di mana
penyelarasan istilah merentasi bahasa sumber dengan merujuk kepada peristiwa lampau. Baik, saya nyatakan contoh di sini. Sebenarnya asal perkataan wabak berasal daripada istilah bahasa Inggeris plague. Tetapi apabila berlakunya COVID-19, negara kita mula menggunakan perkataan wabak, tetapi terjadi polemik, terjadi perbahasan di peringkat pakar bahasa di mana sebenarnya perkataan ataupun istilah wabak itu tidak sesuai digunakan. Jadi sepatutnya istilah yang wajar digunakan sama ada istilah pandemik, endemik atau epidemik. Yang mana sebenarnya perlunya rujukan terhadap peristiwa-peristiwa lampau untuk istilah itu dicipta dan disebarkan kepada pengguna. Baik, itu untuk bahagian yang pertama. Baik, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Apakah aplikasi pembentukan istilah tadi dalam suasana persekitaran kita? Baik, dalam bahagian ini saya ambil beberapa contoh dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3, iaitu berdasarkan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Kemudian saya jelaskan dengan apakah skema tata cara pembentukan istilah tersebut. Baik. Terdapat 8 istilah yang saya dapati daripada buku teks KSSRBM tahun 3 di bawah tema pertanian dan penternakan, di mana saya jumpa 8 istilah ini. Banyak lagi istilah sebenarnya, cuma saya ambil 8 sahaja. Baik, 8 istilah ini yang pertama ialah organik, yang kedua ekosistem, yang ketiga hidrologi, yang keempat aquaponik, yang kelima klorin, yang keenam aditif, yang kelima metabolisme dan juga yang keenam elektronik. Baik, sebenarnya istilah-istilah ini melalui proses penyerapan ataupun peminjaman daripada bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris. Kemudian dia diselaraskan mengikut ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh DBP sendiri. Ini menurut buku Syamsul 2020, yang mana saya temui 8 ciri pada 8 istilah tersebut. Saya bagi contoh. Contohnya pada istilah organik, dalam bahasa Inggeris dieja sebagai C di belakang, tetapi apabila ditukarkan kepada bahasa Melayu, berlakulah peraturan penyesuaian huruf supaya penulisan kata istilah itu berubah daripada C kepada K. Baik. Begitu juga dengan istilah yang kedua, iaitu ekosistem, di mana C itu bertukar kepada huruf K dan Y itu bertukar kepada huruf I. Okey, seterusnya dari segi hidrologi pula, di mana huruf Y pada perkataan hidro itu disesuaikan kepada huruf I dan juga disesuaikan dalam bidang tersebutlah, bidang pertanian. Sama juga dengan perkataan aquaponik, di mana huruf Q dan C disesuaikan kepada bahasa Melayu dengan huruf K dan juga huruf K, Q dan juga KC gitu. Kemudian pada istilah klorin, kita lihat penyesuaian gugus konsonan CH di depan ditukarkan kepada KL untuk istilah bahasa Melayu. Seterusnya pada perkataan aditif, di mana huruf huruf VE disesuaikan kepada huruf F. Kemudian pada istilah metabolisme, di mana huruf gugus konsonan ISM metabolisme tu kita tukarkan kepada bahasa Melayu, dia jadi metabolisme. Dan yang terakhir sama juga macam yang tadi, sesuaikan huruf C tersebut. Jadi kata istilah ini terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 3.
yang telah disesuaikan mengikut peraturan, mengikut skema tata cara pembentukan oleh DBP tadi, yang ada 5 proses tadi. Baik. Seterusnya, di peringkat seterusnya, di peringkat skema temu bual ini, apa yang berlaku ialah kita akan lihat apakah pandangan guru dalam menerapkan istilah ini, dalam memperkenalkan istilah ini kepada murid-murid. Bagaimanakah pandangan guru? Apakah yang guru lakukan untuk memperkenalkan istilah-istilah ini kepada murid? Bagaimanakah langkah PDP yang sesuai kepada murid? Hal ini sebenarnya kita perlu kaji untuk dapatkan adakah sebenarnya dengan wujudnya istilah-istilah kita dapat meningkatkan keterampilan berbahasa murid-murid. Baik, seterusnya kita akan lihat dalam skema temu bual ini telah saya berikan kepada guru tersebut, iaitu saya menemukan Cikgu Ku Sofia Ilani binti Abdullah yang mengajar di SJKC Durian Tipus Jelebu. Saya nyatakan kepada beliau, saya tanyakan 10 soalan. Yang pertama saya tanyakan kepada beliau apakah pandangan beliau berkaitan pembentukan istilah bahasa Melayu pada masa kini. Dan yang kedua, adakah beliau mendapati bahawa pembentukan istilah ini sesuai didedahkan kepada murid? Jika sesuai, beliau nyatakan sebabnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana ataupun adakah beliau menggunakan istilah baharu dalam sesi PDP? Jika ada, cuba nyatakan contoh istilah. Kemudian yang keempat, dari segi murid-murid, bagaimanakah penerimaan murid-murid ini apabila pertama kali didedahkan dengan istilah baharu? Yang kelima juga tentang murid, adakah murid-murid berminat mengetahui tentang istilah baharu? Yang keenam, bilakah murid-murid mengaplikasikan istilah-istilah baru ini, contohnya di rumah ataupun dalam aktiviti berkumpulan? Kemudian yang ketujuh, adakah murid digalakkan untuk mencari istilah-istilah baru? Yang ke-8, adakah murid tahu istilah ini diwujudkan oleh DBP? Yang ke-9, apakah yang akan berlaku sekiranya murid tidak didedahkan dengan istilah baharu? Jika ada kesan positif, nyatakan. Jika ada kesan negatif, nyatakan. Dan yang ke-10, soalan terakhir, apakah pandangan guru bahawa adakah sama ada pembentukan istilah ini mampu melahirkan murid bijak bahasa bermutu? Jadi ini skema-skema yang saya lontarkan kepada guru untuk tahu tentang tanggapan mengenai peristilahan ini. Baik, di bahagian seterusnya, jawapan-jawapan temu bual tadi telah saya analisis dan saya dapat rumuskan bahawa menggunakan banyak istilah baharu berlaku peningkatan mutu bahasa dan juga kualiti murid dari segi keterampilan berbahasa. Baik, saya analisis ke 10 soalan. Yang pertama, menurut responden, sebenarnya peristilahan ini ialah satu keperluan kerana menurut beliau ia melambangkan kemajuan setiap bidang yang memerlukan istilah baharu bagi memberikan kefahaman kepada murid. Sebagai contoh, guru Ku Sofia ini sebenarnya kebetulan mengajar tahun 3. Jadi beliau pernah menemui dengan istilah-istilah yang saya nyatakan tadi seperti hidrologi, aquaponik dan sebagainya. Jadi menurut beliau sebenarnya perkataan ini, istilah ini digunakan untuk memberikan kefahaman kepada murid. Contohnya perkataan ekosistem yang melambangkan alam sekitar. Jadi melalui perkataan tersebut, murid akan berjaya meluaskan kosakata dan meningkatkan daya fikir mereka. Dan seterusnya, sebenarnya peranan untuk memberikan kefahaman ini adalah peranan guru tersebut. Kemudian lihat pula kepada soalan yang kedua. Menurut responden,
Sebenarnya istilah yang digunakan dalam buku teks yang telah dijelaskan dengan bukti adalah sangat sesuai dengan kurikulum. Walaupun terdapat kesulitan kepada murid, tetapi ia memberikan galakan kepada murid untuk meneroka perkataan baharu dan menggunakan istilah-istilah yang unik. Dengan bantuan video, gambar atau simulasi mudah yang guru bawakan ke dalam kelas dan juga kepelbagaian aktiviti guru itu sendiri. Kemudian, soalan yang ketiga, bagaimanakah guru dapat menerapkan istilah ini dalam PDP? Jadi jawapan beliau, istilah ini tidak akan diterapkan kerana mengikut sukatan pelajaran. Itu yang pertama. Kemudian dari segi guru itu sendiri perlu menggunakan BBM yang sesuai untuk memberikan pendedahan awal kepada murid tahap 1 bahawa istilah ini bukan fenomena yang janggal. Boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Yang keempat, dari segi penerimaan murid. Apabila guru menggunakan istilah-istilah seperti hidrologi, aquaponik, sistem, jadi hal ini menimbulkan tanda tanya dalam diri murid. Seterusnya mereka bersikap menunjukkan sikap ingin tahu. Jadi penerimaan mereka adalah penerimaan yang positif sekaligus menjadikan pembelajaran itu lebih menarik. Dan mereka menumpukan sepenuhnya perhatian kepada guru apabila guru menjelaskan maksud istilah tersebut dengan bantuan teknologi semestinya, kerana murid zaman sekarang sangat tertarik dengan teknologi. Kemudian yang kelima, minat murid. Semestinya murid menunjukkan minat untuk tahu. Mereka menunjukkan minat untuk tahu, mereka gemar bertanya kepada guru tentang maksud istilah dan seterusnya berlakulah pembelajaran berasaskan guru. Yang keenam, istilah ini diaplikasikan dalam PDP oleh guruku Sofia ini apabila beliau meminta muridnya membuat rumusan pada sesi penutup. Kemudian beliau juga menceritakan bahawa sekiranya murid agak keliru ataupun sukar untuk mengingati apakah maksud istilah itu, mereka akan merujuk semula kepada guru untuk memastikan maksud istilah tersebut sebelum digunakan. Jadi secara tidak langsung kita dapat mengasah daya fikir murid. Kemudian dari segi minat murid ini bertanya dan sebagainya. Seterusnya, yang ketujuh, saya tanya juga kepada beliau, adakah murid ini mengamalkan ataupun mengaplikasikan istilah ini di rumah? Menurut beliau, hal ini bergantung kepada suasana persekitaran di rumah. Jika ahli rumah itu membudayakan bahasa Melayu, jadi kebarangkalian murid itu untuk mengetahui istilah adalah tinggi. Dan jika murid ini boleh mengakses peranti dengan jalur internet yang stabil, maka murid ini secara tidak langsung boleh mengakses istilah-istilah baharu. Seterusnya, saya tanya juga kepada beliau, adakah murid tahu bahawa istilah ini diwujudkan oleh DBP? Jawapan yang sama juga beliau beri, hal ini bergantung kepada latar belakang murid. Ada murid yang dah tahu perkataan-perkataan ataupun istilah-istilah ini daripada kamus. Mereka juga tahu daripada laman web DBP, di mana mereka melayari media sosial dan mereka nampak gambar-gambar yang dihantar oleh DBP sendiri. Tetapi ada juga kekeliruan yang berlaku. Murid jadi tidak pasti adakah perkataan ini telah diiktiraf oleh DBP. Jadi mereka akan bertanya kepada guru sendiri. Kemudian dua soalan yang terakhir, saya tanya pandangan guru ini tentang kesan pendedahan istilah. Menurut beliau, sebenarnya adalah wajar peristilahan ini diperkenalkan kepada murid supaya berlakulah perkembangan pengetahuan, supaya murid boleh keluar dari zon yang selesa kepada zon ingin meneroka. Kemudian
untuk memudahkan murid menyampaikan pemikiran mereka dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Tetapi beliau tidak menafikan bahawa semestinya berlaku kerumitan kepada guru kerana laras tersebut agak tinggi sebenarnya. Tetapi ini bergantung kepada peranan guru tersebut. Dan menurut beliau lagi, sebenarnya untuk memberi kefahaman tentang peristilahan, guru, ibu bapa dan murid itu sendiri perlu saling bekerjasama untuk memahami istilah. Dan yang terakhir, menurut beliau, saya tanyakan tentang adakah peristilahan ini boleh meningkatkan kualiti murid. Jawapan beliau adalah ya, kerana murid yang kaya dengan kosakata, dengan istilah-istilah baharu akan mengakui bahawa bahasa Melayu ini sebagai bahasa yang unik dan indah, sekaligus membuktikan ataupun menonjolkan keterampilan mereka dalam menggunakan istilah-istilah ketika berbahasa. Dan secara keseluruhannya aktiviti itu akan meningkatkan martabat dan nilai bahasa sendiri. Baik, dari secara keseluruhan saya dapat merumuskan 4 perkara. Yang pertama, wajarlah istilah-istilah ini didedahkan kepada murid kerana dari bangku sekolah mereka apabila telah didedahkan di peringkat awal, mereka akan lebih terbuka kepada istilah-istilah yang lebih pelbagai. Dan yang kedua, sebenarnya memerlukan peranan daripada pelbagai pihak untuk memberikan kefahaman kepada murid tentang istilah-istilah ini. Yang ketiga, penggunaan istilah ini memberikan kebaikan kepada murid dari segi memperkaya kosakata dan juga keterampilan berbahasa mereka. Dan yang terakhir, semestinya peristilahan ini meningkatkan martabat bahasa, meningkatkan nilai bahasa dan meningkatkan keindahan bahasa Melayu. Dan yang terakhir, sebagai rumusan, saya boleh katakan bahawa sebenarnya adalah sangat penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia mendalami dan menguasai bahasa Melayu. Kerana pemilihan kata yang tepat itu ataupun pemilihan istilah-istilah yang tepat ini sama ada dalam penulisan ataupun dalam pertuturan mencerminkan peribadi kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai nilai patriotisme, yang menghargai bahasa sebagai bahasa ilmu. Jadi secara keseluruhan peristilahan ini perlu sentiasa diambil tahu oleh masyarakat Malaysia untuk diamalkan dengan tepat dan juga meningkatkan nilai bahasa dalam diri kita. Baik. Ini antara rujukan yang saya perolehi. Ada 7 rujukan yang mana menyatakan tentang isu dan cabaran, kemudian dari segi makna-makna peristilahan, contoh-contoh peristilahan. Okay, baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih, Madam.